Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua anak murid 3F sekalian. Apa khabar anak murid? Cikgu harap anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga yang tercinta. Okey, untuk hari ini 8 hari bulan 7 2021 hari Khamis, cikgu akan buat secara rakaman lah video kelas PDPR kita pada pagi ini. Cikgu tak akan buat secara kelas Google Meet ataupun online. Jadi lepas ni cikgu akan bagi link YouTube di dalam kelas grup WhatsApp kelas 3AF. Untuk kelas PDPR ini kamu boleh tengok ataupun klik link yang cikgu akan berikan dalam kelas awak lah. Okey. Untuk hari ini kita akan teruskan ke topik kemahiran proses sains kita iaitu pemboleh ubah. Okey. Kita akan pergi ke satu step lagi atau satu tapak lagi. Apa dia? Yang tu cikgu akan terang kemudian. Tapi sebelum tu kita buat ulang kaji sikitlah mengenai topik yang kita dah belajar minggu lepas, 2 minggu lepas lah. Okey, kita refresh balik. Okey, kita nak tengok. Okey, cikgu boleh mulakan. Kita mulakan. Okey, kita nak tengok pemboleh ubah. Kita ulang kaji balik lah. Kita dah belajar apakah pemboleh ubah. Kemudian kita dah belajar yang keduanya, kita dah belajar ciri-ciri pemboleh ubah yang kena ada. Apa dia yang cikgu ajar dulu? Iaitu, cikgu lukis ni ya. Apa dia ciri-ciri yang kena ada? Iaitu, satu, dia ada dua perkataan. Dua perkataan cikgu lukis yang ni ya. Dua perkataan dah kita dah belajar lah. Satu, ciri-ciri ataupun parameter. Dia ada parameter, parameter atau ciri-ciri, dan satu lagi objek ataupun benda. Okey, itu ciri-ciri yang kena ada dalam sesuatu pemboleh ubah. Parameter yang kena ada dalam satu pemboleh ubah. Okey. Wajib kena ada dua perkataan inilah ciri-ciri yang kena ada pada satu pemboleh ubah. Yang ketiga, kita dah belajar bagaimana kita nak tahu pemboleh ubah tu boleh dikira atau diukur dan pemboleh ubah tidak boleh dikira dan tak boleh diukur. Okey, ini contoh senarai pemboleh ubah yang boleh diukur atau tidak, yang boleh dikira, dan pemboleh ubah yang tidak boleh diukur ataupun tidak boleh dikira. Okey, ini senarai dah. Macam contohlah, cikgu tak mau huraikan banyak lah. Macam jumlah ni kita boleh ukur, kita boleh kira, saiz, bilangan, kuantiti. Okey, itu yang lain-lain dah. Yang boleh, parameter yang boleh dikira. Yang tak boleh dikira contohnya macam ni, jenis, kualiti, kemudian kecerahan, bentuk, pergerakan, kekasaran. Ini semua yang parameter ataupun pemboleh ubah yang tidak boleh diukur dan tidak boleh dikira. Okey, itu saja daripada refresh kita buat ulang kaji tentang topik yang lepas lah. Okey, untuk hari ni kita akan masuk satu lagi langkah ataupun tapak, iaitu kita nak kenal lebih dalam lagi pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Kita nak kenal lagi pemboleh ubah ni. Okey. Okey, pemboleh ubah ni dia ada 3 jenis. Kita masuk kita dah masuk dah. Kita masuk sikit lah. Ada 3 jenis pemboleh ubah ataupun kita panggil adik-beradik dia lah, wajib kena ada. Okey. Apa dia tu? Okey, yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Satu, jenis-jenis pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni dia ada 3. Satu, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun PM. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak ataupun PG ataupun PB, tapi cikgu suka lebih guna PG. PG. Dan yang ketiga, pemboleh ubah
Dimalarkan. Dimalarkan. Okey, apa dia ketiga-tiga ni? Pembuli ubah manipulasi, pembuli ubah bergerak balas, pembuli ubah dimalarkan. Okey, cikgu akan terang satu persatu. Okey, dia macam adik-beradik lah. Dia macam adik-beradik, tiga beradik. Yang pertama, pembuli ubah dimanipulasi ni macam Abang Long dia. Abang Long dia ni dia kepala lah. Dia maksudnya dia ketua dalam adik-beradik tu. Okey. Yang ketiga, Abang Ngah. Pembeli buah gerak balas ni Abang Ngah. Abang Ngah ni dia kena ikut cakap Abang Long dia. Yang ketiga ni kata adik bongsu ataupun panggil adik lah. Adik. Adik ni dia seorang-seorang dia. Dia macam dia kalau tak kacau dia pun tak apa, tapi kalau dia ada pun okey. Tapi dia pun penting juga pemelibah dimalarkan ni adik dia. Okey. Sekarang apa cikgu nak terangkan anak-anak sekalian, cikgu nak terangkan dahulu hari ni untuk kelas hari ni, cikgu nak terangkan dulu Abang Long dia dulu. Apa dia? Pembuli ubah dimanipulasi ataupun PM. Okey. Cikgu nak terangkan Abang Long dia. Sebab Abang Long dia ni kalau tak ada satu keluarga adik-beradik dia tu akan orang kata mana contoh nak cari Abang Long mana Abang Long tak ada, Abang Long pi kerja, mungkin adik-beradik akan cari dia. Kalau tak ada Abang Long, adik-beradik akan pakat cari macam itulah orang kata perkat macam cerita dia pembuli ubah manipulasi. Okey, kita pergi ke pembuli ubah manipulasi. Kita cerita tentang Abang Long dia ni penting. Abang Long dia ni penting sangat kena ada dalam keluarga adik-beradik dia tu. Okey, apa dia pembuli ubah manipulasi ni? Kita masukkan kita cerita Okey, pembuli ubah manipulasi ni ialah ni dalam bahasa Inggeris lah, dalam ataupun PM dia, what to change WTC. Tapi dalam kelas ni cikgu ajar bahasa Melayu lah agar kita faham lah. Okey, apa yang dikatakan pembeli ubah manipulasi iaitu sesuatu yang diubah. Diubah, berbeza, tak sama, dan memberi kesan. Ni cikgu dah abang dah tadi kan macam Abang Long. Abang Long ni kalau tak ada dia akan beri kesan kepada adik-beradik dia, kepada abang dia, kepada adik dia. Okey. Okey, dan memberi kesan pada sesuatu yang diperhatikan. Okey, maksudnya pembuli ubah manipulasi ni amat penting dalam kemahiran proses sains, terutamanya mengenal pembuli ubah untuk dia wujud, untuk dia ada yang pertama dulu. Maksudnya tak ada benda ni, pembuli ubah manipulasi ni, takkan ada pembuli bergerak balas dan pembuli ubah dimalarkan. Dia wajib kena ada. Ada pembuli ubah manipulasi, adalah pembuli ubah gerak balas, adalah pembuli ubah dimalarkan. Okey, kita pergi nak kenal lagi pembuli ubah manipulasi dengan cara beri contoh. Okey Okey, cikgu bagi contoh. Okey, dia wujud dalam, kita pergi pada contoh Dia wujud dalam 3 keadaan, iaitu dalam gambar rajah atau gambar rajah ringkas, dalam gambar rajah yang mempunyai data atau maklumat, dalam bentuk jadual, dalam bentuk graf dan dalam bentuk ayat. Okey anak-anak sekalian. Okey, kita pergi yang pertama. Cikgu bagi contoh supaya awak dapat lihat, dapat tengok contoh-contoh soalan supaya cikgu rasa lebih faham lah untuk awak faham tentang pembuli ubah dimanipulasi ni. Contoh pertama, gambar rajah ringkas. Okey. Contoh yang pertama. Ini apa dia? Ikan. Okey. Kalau cikgu dah ajar sebelum ni, dalam pembuli ubah kena ada 2 perkataan kan. Satu, parameter dan satu lagi objek. Okey, ataupun ciri-ciri parameter dan objek ataupun benda. Okey. Okey, dalam ni benda apa kita tengok ni? Ikan lah kan. Mestilah ikan. Jadi tak ada masalah kita tulis ikan. Saya cikgu tukar warna. Okey. Warna hijau ni nampak sikit. Okey, benda objek ikan. Kita tulis ikan. Ikan lah, objek ikan kan. Takkan objek kucing ataupun lain selain daripada ikan kan. Okey, apa yang berbeza? Kita tengok apa yang berbeza tentang 3 ekor ikan ni. Okey. Kita tengok saiz. Kita tengok dulu warna, bentuk sama. Kan bentuk dia sama, bentuk macam ikan apa?
ikan apa dalam hutan, dalam laut tu, ikan bawal, bentuk sama, warna pun sama, ataupun dia punya belang tu sama, warna sama, jenis pun sama. Kan mungkin ikan bawal lah, mungkinlah cikgu, okey, jenis pun sama. Jadi apa yang bezanya? Bezanya ialah bentuk. Bentuk ataupun yang tak samanya bentuk ataupun saiz. Ini yang dikatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang berbeza? Kita tengok balik. Okay, ni yang berbezanya yang cikgu terangkan tadi. Apa yang diubah, saiz dia berubah. Apa yang berbeza, saiz dia berbeza. Dan apa yang tak sama, saiz dia yang tak sama. Untuk soalan ikan ni lah. So, kita tulis apa yang bentuk yang sama, maafkan cikgu, bentuk ni lah, bentuk sama, maafkan cikgu lupa tadi. Bentuk yang tak samanya ialah saiz ataupun bukan bentuk, satu saiz ataupun dia punya jisim, jisim atau berat. Kan? Okey, mungkin ikan ni, ikan kecil ni 200 gram. Ini contoh 500 gram. Yang ni 1 kilogram. Itu yang berbeza. Jadi, apa yang tak sama dia, apa dia pemboleh manipulasinya ialah saiz ikan ataupun berat ikan ataupun jisim ikan. Okey. Jisim ikan. Okey. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua. Faham? Cikgu harap faham. Kalau tak faham, kita tengok lagi contoh kedua. Okey, contoh dua, pokok. Okey, pokok ni, contoh kedua, pokok dia bagi, kita tengok apa yang tak sama ni, apa yang berbeza. Mungkin kita tengok apa yang sama. Mungkin nama pokok sama kan. Nama pokok sama. Ataupun apa jenis. Okey. Apa yang tak sama kat sini apa dia? Kita dah nampak dah. Apa yang tak samanya ialah tinggi pokok. Kita tengok contohnya pokok A, pokok B. Pokok A 3 meter. Pokok B 3 meter. Pokok A 3 meter, pokok B 1 meter. Okey, kita macam biasalah dalam parameter, dalam pemboleh manipulasi kena ada dua perkataan, iaitu para ciri-ciri dan objek. Objek dia pokok lah. Pokok. Dan apa yang parameter dia ialah tinggi pokok. Itu yang berbeza, itu yang tak sama. Okey, kita pergi contoh yang ketiga. Okey, gambar buah. Gambar buah kita pergi dua perkataan apa dia? Objek apa dia? Objek dia buah. Buah apa dia? Nak kata yang berbeza. Jenis buah. Apa yang lagi berbeza kita nampak? Mungkin berat buah. Berat buah. Kemudian lebih tak cikgu tak tulis tambah lah. Kemudian jenis buah, berat buah, jisim buah sama lah. Jisim buah. Apa lagi? Bentuk buah. Ini semua pemboleh ubah dimanipulasi yang tak sama. Okey, itu contoh dalam bentuk gambar rajah atau apa gambar ringkas. Sekarang kita pergi yang contoh yang kedua B, iaitu gambar rajah yang mempunyai maklumat data. Okey, yang ni dia lebih awak kena teliti sikitlah. Teliti sikit. Okey. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh pertama ada dua bekas ni. X dan Y. X dan Y. Jadi, dalam bekas ni ada semua benda. Ada tikus, bekas X ada tikus, bekas Y ada tikus, bekas Y ada kasar dawai, kemudian apa? Tikus ada, air pun ada, bekas Y pun ada, bekas X pun ada, air. Yang tak adanya ialah, cuba kita tengok betul-betul apa yang tak ada. Dalam bekas X, air, tikus, bekas dengan kasar dawai. Kan?
Tetapi dalam bekas Y, apa yang berbezanya? Apa yang tak ada dalam bekas X? Cuba awak perhatikan. Kita tengok rupa-rupanya yang tak adanya ialah makanan. Makanannya yang tak ada dalam bekas X. Jadi itulah yang berbeza. Itulah yang tak sama. Jadi dalam pembeli ubah, cikgu dah habaq sebelum ni kena ada dua perkataan, iaitu yang pertama parameter dengan objek. Objek dia makanan. Okey, dalam ni cikgu dah habaq dah sebelum ni, apa yang pembeli ubah yang kita boleh katakan tentang makanan ni? Kita boleh katakan makanan kehadiran, sebab dia pembeli ubah yang tak boleh diukur ataupun tak boleh dikira kehadiran makanan. Maksudnya dalam bekas X tak hadir makanan untuk tikus dalam bekas X. Tetapi dalam bekas Y, makanan ni, kehadiran makanan ni hadir dalam bekas Y. Sorry, tadi dalam bekas X, kehadiran makanan tak hadir untuk tikus X. Manakala dalam bekas Y, kehadiran makanan tu ada. Okey, kita bagi contoh yang kedua. Sama juga dengan yang ni. Cumanya dia kehadiran, apa dia? Dia nama juga kehadiran. Kehadiran, apa dia kita nampak? Satu bekas ni disiram. Dua-dua ni disiram. Bekas P disiram, bekas Q disiram. Tetapi bekas P dia ada cahaya matahari. Matahari dia main. Dalam bekas Q ni, dia berada dalam kotak hitam. Maksudnya dalam kotak hitam ni dalam gelap, kawasan yang gelap. Jadi apa yang berbeza? Satu dapat cahaya matahari, satu lagi tak dapat cahaya matahari. Sama juga dengan bekas dalam tikus tadi, cuma objeknya ya dia lain sikit. Dia lain. Lain sikit, banyaklah matahari. Dan apa yang ni berbezanya? Kehadiran. Kehadiran. Maksudnya bekas P ni matahari hadir untuk pasu P ni. Manakala untuk pasu Q ni matahari tak hadir, sebab dia bekas pasu P Q ni ditutup dengan kotak legap. Maksudnya kotak yang tak boleh ditembus cahaya. Okey, kita tengok contoh tiga. Contoh tiga pun sama juga. Apa dia ni? Okey, kita tengok pasu. Okey, apa yang kita nak cerita tentang ni? Tentang anak pokok. Sebab kita tengok yang berbezanya anak pokok. Okey, kita tengok apa yang berbeza. Contohnya bekas A, pasu A lah, pasu B. Apa yang berbeza? Kita tengok dalam pasu A, anak pokoknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam bekas B, pasu B ada 3. Jadi ada 3. 1, 2, 3 anak pokok. Jadi apa yang berbeza? Apa yang tak sama? Bilangan. Kan? Betul tak bilangan? Bekas pasu A ada 6 anak pokok. Manakala dalam pasu B ada 3 anak pokok. Okey. Itu contoh dalam bentuk gambar rejah yang mempunyai maklumat dan data. Okey. Seterusnya, cikgu pergi yang lebih dalam sikit. Kita pergi yang lebih dalam sikit. Seterusnya, soalan akan wujud ataupun pertanyaan akan wujud dalam bentuk jadual. Jadual ni cukup senang. Cukup senang nak kena pasti PM dia. Okey, apanya? Contohnya, dia bagi contoh yang pertama, cikgu pergi cikgu bagi contoh yang pertama. Dia bagi contohnya soalan macam ni. Soalan bilangan mentol dan kecerahan mentol. Cikgu dah katakan tadi sebelum awal-awal tadi kelas tadi, cikgu kata pembeli ubah ni dia macam 3 beradik. Abang Long, Abang Ngah dan adik. Untuk pembeli ubah manipulasi, Abang Long, pembeli ubah gerak balas, Abang Ngah, dan pembeli ubah dimalangkan adik kecil dia lah. Okey. Kalau tak ada Abang Long, maksudnya tak wujudlah abang. Contohlah kalau ada adik-beradik, 3 beradik ni kan, tak ada lah pembeli ubah gerak balas, Abang Ngah, ataupun pembeli ubah dimalangkan ataupun adik kecil. Okey. Kat sini, kalau kata bentuk jadual, wujudnya PM dia kat mana? Kalau jadual pertama contoh macam ni, dia menegak macam ni kan. Jadual yang contoh macam ni, menegak macam ni, bilangan mentol dan kecerahan mentol. Abang Long dia ialah PM. PM dia ialah sebelah kiri. Wujudnya Abang Long.
Sebab kalau wujudnya Abang Long, nanti wujudnya lah ni Abang Ngah. Ni Abang Ngah je lah. Contoh ni cikgu nak bagi cerita perumpamaan lah. Bagi awak senang faham. Abang Long. Okey. Jadi Abang Long dia PM. Jadi sebelah kiri. Kena wujud dulu Abang Long. Sebelah kiri. First come dulu lah. Maksudnya Abang Long wujud dulu PM. Jadi kalau bentuk jadual macam ni, PM dia pemboleh manipulasinya ialah sebelah kiri. Ni sebelah kiri ni lah. Okey, ni bentuk jadual menegak. Kalau jadual melintang, yang atas ni lah pemboleh buah manipulasi. Yang atas ni lah pemboleh buah manipulasi. PB dia bawah ni. Nanti cikgu akan terang lah untuk next class kita terangkan pula lah untuk pemboleh buah gerak balas. Ini cikgu tak sempat lagi lah. Cikgu bagi terang satu-satu dulu lah. Okey. Kemudian untuk jadual macam ni, macam ni lah. Yang ni, ni adik kecil dia ni dia duduk sengap, dia seorang-seorang dia. Dia sikit je. Tapi yang banyaknya ialah Abang Long dia dulu. Pemboleh bergerak balas. Pemboleh manipulasi. Kemudian ni PB, pemboleh buah ataupun PG dia, pemboleh gerak balas. Dia punya Abang Ngah dia. Jadi PM dia macam ni. Kat sini dan PG dia kat sini. Inilah dalam bentuk jadual. Kita bagi contoh. Okey, contoh yang pertama dalam bentuk jadual. Mana satu PM? Kita dah habang lah. Cikgu dah habang tadi. Kita dah bincang tadi. Kat mana? Kalau dua bentuk, dua maklumat ni dalam jadual ni, kat mana satu PM-nya? Sebelah kiri. Jadi, suhu air ni ialah PM. PG nantilah. Ini istilah PG kan? Ini PG. Nanti kita akan masukkan. Kita akan masuk kelas PG pula lah. Okey, contoh kedua. Sama juga macam atas tadi. Inilah PM. Panjang satah ni PM. Panjang satah ni PM. Ini PG. Okey. Yang ketiga. Contoh ketiga. Sama juga. Cikgu bagi contohnya. Panjang tali bandul ni inilah PM. Ini PG. Okey. PG nanti dah cikgu terangkan. Okey. Yang ni jenis aktiviti. Jenis aktiviti ni dah PM. Ini PG. Okey, itu jadual menegak. Sekarang kita tengok jadual bentuk melintang. Mana satu PM dia? Atas dia lah. Tadi cikgu terangkan lah. Ni atasnya ni lah PM. Bawah ni PG. Pemboleh bergerak balas dah. Pemboleh manipulasi. Yang ni pun sama. Jadual melintang ni PM. Ini PG. Okey. Ni pun sama masa. Masa pemboleh ubah yang dia pasal ni dia satu perkataan saja sebab dia boleh duduk dan berdiri dengan sendiri. Maksudnya kita terangkan masa. Masa saja. Dia tak ada dua perkataan. Masa, tempoh, PM. Dan panjang bayang-bayang ni lah PG. Okey, itu bentuk jadual. Sekarang kita bagi bentuk graf. Bentuk graf ni, okey, cikgu nak beritahu. Dia dalam bentuk, ingat L. Ingat jari kita kan? Bentuk L. Graf ni L. Mana satu pemboleh manipulasi? Kita pergi ke dia pemboleh manipulasi dia bawah. PM. PM. Dia bentuk L kalau graf. PG dia atas. Dia bertentangan PG dia. PM bawah, PG atas. Okey. Ni bentuk graf lah. Ingat sampai bila? Kalau bentuk graf kena L. M, PM bawah. PM di bawah. Iaitu sinilah pemboleh manipulasi PM. Contoh pertama PM. Inilah PG. Ni PG. Okey. Contoh kedua. Sama juga. Tahun ni. Kalau graf PM mesti wajib duduk bawah. PG ni dia mesti duduk tepi. Wajib duduk tepi. Dia menegak. Menegak. Dia berdirilah. Berdiri. PG ni berdiri. PM ni dia tidak. Okey. Pemboleh manipulasi ni dia duduk di bawah. Okey. Bulan. Contoh ketiga. Bulan iaitu PM. Okey. PG. Negak ni berbilangan helang. PG. Okey, itu bentuk graf. Ingat. Kalau bentuk graf, PM duduk bawah, duduk mendatar, yang tegak berdiri itu PG. Okey, itu bentuk graf. Kemudian kita pergi yang terakhir sekali. Contoh untuk PM pemboleh manipulasi ini dalam bentuk ayat. Yang ni awak kena baca betul-betul. Senang saja nak tahu
Contohnya soalan satu ni, contoh satu. Okey. Dua buah span, dua span. Dua span. Dua span yang berbeza saiz digunakan. Dah kat sini dah tahu dah. Dua span yang berbeza saiz. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Kita dah dapat detail berbeza kan. Berbeza saiz, kita bulatkan dulu. Digunakan di dalam satu penyiasatan untuk membandingkan keupayaan span menyerap air. Setiap span direndam dalam 1000 ml selama 1 minit. Keputusan adalah seperti dalam jadual ditunjukkan. Okey, kat sini kita dah tahu dah, cikgu dah terangkan dah. Tadi kan yang pertama ni, apa dia pembuli banding manipulasi? Iaitu yang berbeza, yang tak sama dan yang apa dia? Satu ni, yang berbeza, yang tak sama. Kita tengok putar balik atas tu. Yang berbeza, yang tak sama-sama, yang diubah. Apa yang diubah? Okey, kita tengok soalan tadi. Kita nampak. Okey, yang berbeza. Berbezanya ialah saiz. Jadi, PM dia, pembuli ubah manipulasinya ialah saiz span. Yang berbezanya ialah span ni, saiz span. Saiz span. Okey, PM dia saiz span. Okey, contoh kedua. Kita beri contoh yang kedua. Okey, awak bacalah. Baca Sofia dan Umar. Okey, saya baca, cikgu bacalah. Sofia dan Umar menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kebolehan mental menyala apabila menggunakan objek yang berlainan. Mereka menjalankan liter berikut. Setiap objek disambungkan pada liter. Okey, kita tengok Sofia dan Umar menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kebolehan mental menyala apabila menggunakan objek yang berlainan. Berlainan ni maksudnya berbezalah, tak samalah. Okey. Jadi kat sini kita kata apa dia objek dia, parameter dia? Objek lah, objek. Jadi yang berlainan ni apa kita nak kata? Takkan kata line objek kan? Kita nak kata apa? Takkan nak tulis line objek. Line objek tak boleh. Kita kena nyatakan apa dia? Jenis. Mestilah jenis lah, berbeza-beza. Jenis objek. Itulah PM dia, jenis objek. Okey. Okey, soalan yang terakhir untuk kelas hari ini iaitu kita tengok contoh ketiga. Dini mencuba untuk mematahkan. Okey, mematahkan dua batang pembaris yang sama saiz. Ini kena keliru sikit, kita kena baca betul-betul lah. Tetapi dibuat daripada bahan yang berlainan. Okey, cikgu highlightkan kat sini. Kita bulatkan bahan yang berlainan. Okey, pemerhatiannya direkod dalam jadual berikut. Jawab soalan berikut. Ini contoh soalan lah. Okey, jadi kita tengok kat sini. Apa yang berlainan kat sini? Iaitu, apa dia objek dia? Bahan. Jadi, bila ada perkataan berlainan, berbeza, tak sama, itulah pembuli manipulasi dalam satu soalan. Jadi, kita tulis kata, apa yang berlainan? Jenis bahan. Sama juga dengan soalan nombor 2 ni, contoh 2 ni. Jadi, sebab bahan dia berlainan. Okey, jenis bahan. Okey. Okey. Soalan 3. Okey, soalan lah. Okey, jenis bahan lah yang boleh bermanipulasi. Okey. Cikgu rasa setakat itu dulu untuk kelas hari ini. Cikgu terangkan dulu tentang Abang Long je dulu, pembuli buah manipulasi. Tentang Abang Ngah dengan adiknya, pembuli buah gerak balas dengan pembuli buah dimalakan. Next kelas, minggu lepas. Cikgu tak mau terang banyak-banyak lah. Nanti awak takut awak pening. Jadi cikgu terangkan yang ni dulu. Baru cikgu terangkan untuk minggu lepas. Minggu hadapan. Untuk PG dan PM. Okey nah? Okey. Cikgu rasa setakat itu dulu untuk kelas cikgu pada pagi ini. Jika ada apa-apa soalan, awak boleh WhatsApp PM cikgu terus menggunakan nombor cikgu. Tanya apa yang awak tak faham, insya-Allah cikgu cuba akan jawablah. Okey. Tentang soalan kuis ini, cikgu akan berikan link dalam grup WhatsApp 3AF. Nanti awak akan jawab dalam grup lah. Awak tekan link yang macam biasalah, cikgu akan bagi link dia ni lah. Ni soalan dia, soalan kuis lah. Soalan kuis ni cikgu akan bagi link pada awak jawab, dan kehadiran awak pada hari ini bergantung kepada awak menjawab soalan kuis sains 3 inilah. Maksudnya cikgu akan beri kehadiran awak daripada sinilah. Okey. Cikgu rasa nanti cikgu akan bagikan link ini dalam grup kamu. Jangan risau.
Cuma awak jawab saja. Kemudian cikgu akan bagi video ini dalam grup kelas awak untuk awak tengok dulu, tonton dulu, baru boleh awak jawab soalan kuis ini. Okey nah? Okay, anak-anak 3S sekalian. Cikgu rasa setakat itulah untuk kelas kita pada hari ini. Kerana berapa bulan? Hari ini 22 hari bulan Julai. Sorry, maafkan cikgu. 8 hari bulan Julai 2021, hari Khamis. Kalau hari Khamis. Okey. Kalau tak ada apa, cikgu ucapkan ribuan terima kasih di atas tumpuan awak untuk video kali ini. Dan jika ada apa-apa soalan, awak boleh tanya dalam direct DM dari cikgu. Dan jika ada apa-apa kesalahan, jika ada apa-apa kesilapan, tersasul kata, terlepas bicara daripada cikgu pada pagi ini, cikgu nak mohon maaf 1001 kemaafan daripada awak jika cikgu ada tersalah cakap, terlepas bicara. Okey nah? Cikgu harap awak berada dalam keadaan yang sihat walafiat bersama keluarga tercinta dan dapat meneruskan dengan menjawab soalan yang cikgu bagi nanti. Dan cikgu harap awak jaga diri, jangan keluar sangat waktu sekarang ni. Okey nah? Dengan suasana PKP sekarang ni. Okey nah? Okey, cikgu ucapkan terima kasih dan cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.